أعوذ Tarik. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bersama lagi dalam perbincangan muzakarah kita berkenaan dengan asas ilmu tajwid, hukum-hukum ilmu tajwid untuk sama-sama kita pelajari dan juga kita ulang kaji ilmu-ilmu hukum-hukum yang pernah kita belajar sebelum ini, dan insya-Allah kita akan tambah lagi perkongsian dari para hadirin dan hadirat. InsyaAllah dalam kita bermuzakarah ini dah tentu sekali ada sahaja ilmu dan juga ada sahaja penambahan baik untuk kita. Tazkirah ini untuk semua yang dah mahir bertambah lagi lancar, yang baru nak kenal insya-Allah akan kenal. Sebab masih antara yang hadir ini dan hadirah ni ada yang baru nak kenal. Jadi kita bagilah kata-kata semangat untuk terus mendengar dan juga terus cuba memahami ilmu tajwid, sebab ilmu tajwid insya-Allah kita dapat menguasainya sekiranya kita berminat dan kita usaha sedikitlah. Kita usaha sedikit. Dia tak susah pun, tapi dia tak senang sangat. Dia kalau senang tu semua dapat kan. Jadi untuk nak dapat tu dia nak kena ada usaha sikit, minat dan juga istiqamah dan usaha sikit. Maksud usaha di sini mungkin nak perlu kita tanda-tanda sikit, tulis-tulis, conteng-conteng sikit dah. Buat conteng pun tak apa. Tak bersungguh pun tak apa. Bersungguh sangat nanti banyak pula dapat kan. Sikit-sikit dulu. InsyaAllah. Dan kaedah kita juga, cara kita akan ulang dan ulang, kita ulang. InsyaAllah tanpa jemunya, kita ulang yang dari awal kita belajar. Berbulan-bulan dah kita bersama ni, alhamdulillah. Saya rasa kita dah lebih daripada separuh ilmu tajwid kita bersama. Jadi masih lagi kita ulang daripada awal untuk memudahkan dan juga melancarkan dan juga nak bagi lidah kita ini terbiasa dengan menyebut hukum. Dan kita bukan sekadar kita sebut hukum, nama hukum, kita juga nak biasakan diri kita menyebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut cara nak mengenali hukum dan juga apa yang terpenting dalam hukum-hukum itu. Mungkin antara kita dulu-dulu kalau belajar mungkin memadai dengan menyebutnya nama hukum saja, dan bila diminta untuk dikupaskan kenapa hukum itu dan apakah hukum itu, macam mana nak jadi hukum itu kan, macam mana boleh terjadinya berlakunya hukum itu dalam tajwid. Jadi mungkin di situ susah sikit nak terangkan, tapi insya-Allah dalam kelas asas tajwid ini untuk kita nak memahaminya, kita dah gunakan kaedah murajaah, ulang-ulang dan ulang, supaya kita semua yang selalu ambil bahagian menyebut bersama dapat lancar, dan juga yang selalu mendengar pun insya-Allah satu masa nanti dapat juga menyebut seperti mana sahabat-sahabat yang lain selalu menyebutnya. Okey, tanpa melengahkan masa, malam ni kita ada tajuk baru insya-Allah. Cuma tajuk baru kita masih lagi yang ringan, jadi kita nak kena ulang semula daripada awal. Okey, malam ni saya akan mulakan kaedah yang minggu lepas. Jadi kepada para hadirin dan hadirat, bersedialah untuk menjawab soalan-soalan yang saya akan pilih dari surah Al-Quran. Pada malam ni kita akan pilih surah apa? Jadi kaedahnya saya akan pilih hukum ataupun perkataan yang ada hukum, kalimah Quran yang ada hukum. Tuan-tuan, puan-puan hanya menyebut apakah hukumnya dan macam mana kita nak kenal hukum itu. Sekiranya apa yang bertemu dengan apa tu pun kena sebut dan nama hukum,
dan juga mungkin perlu sebut cara bacaannya itu. Dengung ke, tak dengung ke, itu bergantunglah pada hukum yang kita pilih nanti. Okey, saya akan pilih surah Yasin, insya-Allah. Malam ni kita ambil surah Yasin. Saya akan share di screen dan kita akan cuba cari satu persatu hukum yang ada dalam surah Yasin. Okey. So, kita nak cepatkan. Okay, kita mulakan dengan hukum yang pertama, insya-Allah. Hukum yang pertama, sekarang ni kita nak, malam ni kita nak sebut secara umum. Bukannya satu tajuk. Kalau minggu lepas saya pilih hukum nun sakinah dulu, mim sakinah pula, nun syaddadatain. Tidak. Malam ni kita ambil semua hukum yang kita belajar daripada awal nun sakinah dan tanwin sampainya mad yang terakhir sekali, mad apa? Maddut tamkin. Maddut tamkin. Okey. Jadi soalan yang pertama, hukum yang pertama, perkataan innaka. Okay, perkataan innaka, silakan. Wajibul ghunnah. Okey. Okey, namanya wajibul ghunnah. Macam mana kita nak kenal wajibul ghunnah? Ini saya belum masuk lagi, Ustaz. Dalam punting. Saya belajar dengan Tuan Haji Rashid. Okey, bagus betul. Itu maksud saya. Kadang-kadang kita belajar tahapnya boleh sebut hukum betul, jawapan wajibul ghunnah. Tapi macam mana kita nak kenal wajibul ghunnah? Apakah itu wajibul ghunnah dan cara bacaannya? Okey, cuba Haji Amir dulu. Haji Amir, ya. Amiruddin. Inna ni inna atau itu wajibul ghunnah. Ada perkataan mim mati mim dengan nun. Mim dengan nun. Kenapa mim dengan nun? Kalau dia bersabdu inna. Jadi betul. Jadi wajibul ghunnah maknanya kena baca masukkan dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Ya, okey, selesai. Alhamdulillah. Okey. Soalan yang kedua, siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Itu. Saya kasih lain orang, Ustaz. Ya. Orang lain ramai lagi boleh, insya-Allah, silakan. Siratim mustaqim. Idgham ma'al ghunnah. Okey, idgham ma'al ghunnah. Macam mana kita nak kenal idgham ma'al ghunnah? Tanwin berjumpa dengan mim. Dalam dia masuk dengan dengung. Dalam dua perkataan itu penting untuk idgham, dalam dua perkataan dan dimasukkan ke dalam mim dengung dua harakat. Idgham naqis, sebab kekal, masih kekal sifat dengung ataupun sifat nun mati yang ada dalam tanwin itu. Okey, itu maknanya tambahan. Bila kita selalu sebut, boleh kita save dan kita boleh simpan juga jawapan-jawapan tambahan itu supaya ilmu tauhid kita akan pergi lebih mendalam lah, insya-Allah, satu masa nanti. Okey. Terus kita ada tanzil. Okey, orang lain pun boleh. Siapa-siapa boleh terus jawab dan juga bagi penjelasan sikit, tambah sikit daripada hukum yang kita selalu sebut, kita nak tambah sikit. Macam mana kita nak perkenalkan hukum ni kepada diri kita dan kepada yang lain. Okey, malam ni sebenarnya lebih mudah sebab saya akan pukul semua hukum yang kita belajar. Semua nak kena cam. Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Silakan. Ikhfa hakiki, Ustaz. Okey, sebelum nun kita mati jumpa zal. Okey, ya? Jadi okey, teruskan. Nun mati jumpa zal, hukumnya zai ya. Zai dengung dua harakat. Dengung dua harakat, ikhfa dengung dua harakat. Okey, itu cukup. Nun mati bertemu dengan zai, dengung, hukumnya ikhfa dua harakat. Tanzil,
Tanzil maknanya kita masukkan, bukan masuk kita sembunyikan nun ke dalam zai. Maknanya waktu dengung itu kita dah standby untuk sebutkan huruf zai itu. Itu maksudnya ikhfa. Okey, alhamdulillah. Okey. Berikutnya perkataan wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani. Ada hukum tak? Okey, wal Qur'ani. Jawab ikut apa yang kita pernah belajar. Syabih bil badal. Syabih badal. Yang mana? Hamzah berjumpa alif. Hamzah mendahului alif maddiyah atau alif huruf mad. Okey, dia asalnya di pertengahan perkataan. Dia asalnya ma asli disebabkan hamzah ini dia menyerupai badal. Itu sebabnya syabih badal, dan ada sebahagian ulama tajwid tak ada pun syabih badal, di sini dinamakan hukum mad asli. Tapi tak apa, ada juga orang yang tambahnya jadi syabih badal, seumpama badal, dan asal badal sebenarnya pada awal perkataan, dan bila berlaku di tengah-tengah perkataan ini dinamakan syabih badal. Syabih badal. Okey, soalan berikutnya iaitulah perkataan awal surah ayat yang pertama. Yasin. Lalu kita baca Yasin. Okey, apa hukumnya? Ya baca huruf ya baca dengan 2 harakat. Huruf sin. Kenapa baca 2 harakat? Pasal dia bukan dia salah satu daripada huruf muqatta'ah. Dan dia di apa lagi? Ini kalau boleh jawab detail ni bagus ni. Maknanya betul-betul faham kelas yang kita belajar huruf muqatta'ah ni. Dia ada sifat dia sendiri, dia ada apa ni, kedudukannya sendiri. Kenapa ya ini dibacakan 2 harakat, dijadikan mad asli, kenapa? Selepas ya dia okey, dia ya kalau sebetulnya kalau pecahan dia ya dengan ada huruf alif. Jadi dia akan jadi mad asli, Ustaz. Bacaan 2 harakat. Okey. Siapa boleh bantu dia? Kod ada yang teringat kenapa ya ini baca 2 harakat? Macam ra baca 2 harakat. Macam ha mim ha tu baca 2 harakat. Macam ta baca 2 harakat. Macam ha baca 2 harakat. Ini dah bagi clue dah. Ustaz, pasal huruf ya adalah mad asli. Surya dah belum tepat. Belum kemas. Okey, kalau dalam istilah tajwid, Haji Ahmad Singgari macam ada jawapan? Huruf ya bila kita eja huruf ya tu jadi ya alif. Jadi maka itu dipanjangkan 2 harakat, Ustaz. Ya. Okey, dia bukan separuh jawapan, dia suku jawapan. 1/3 jawapan. Okey, dia macam ni. Mad asli sanai, Ustaz. Okey, itu nak gelaran dia, tapi apa sebabnya? Kenapa dia tak jadi macam huruf muqatta'ah yang dibacakan sepenuhnya alif, lam, mim? Okey. Jawapannya huruf muqatta'ah yang dimaksudkan dengan huruf muqatta'ah, kita nak baca, kita nak sebut satu-satu huruf kan? Ikut sebutan. Alif, ba, ta, jim, ha, kha sampai ya. Asalnya gitu. Huruf muqatta'ah dibaca begitu rupanya. Sebab itu namanya muqatta'ah, maknanya kita kena kerat, kita kena potong, baca sebiji-sebiji satu-satu huruf. Okey, jadi dikecualikan dalam 28 huruf 5 huruf. Dalam surah huruf muqatta'ah ini dikecualikan 5 huruf yang kita kenal dengan lafaz hayyun tahura. Hayyun tahura, ha, ya, ta, ha, ra. 5 huruf ini
dia menyalahi kaedah yang muqatta'ah yang sepatutnya kita baca 3 huruf tadi. Ha, mim, ta, alif, kan. Dia menyalahi sebab dia hanya dibacakan dengan 2 huruf saja. Jadi macam Ahmad Sanggari nak sebut dah tadi. Maknanya macam ya, alif. Sepatutnya ada hamzah. Tapi hamzah tu tak dibacakan untuk huruf muqatta'ah. Macam ta, sepatutnya ada hamzah. Macam taha, 2 rakaat kan. Sepatutnya ada hamzah ta. Tapi dibacakan ta saja 2 rakaat. Itu disebabkan bila dia tak cukupnya huruf muqatta'ah dibacakan 2 huruf saja, maka dia diberikan hukum khas. Di awal huruf muqatta'ah ini hanya 2 harakat sahaja, qadar panjang mad asli ataupun mad tabi'i sahaja. Jadi jawapan mudahnya kita boleh jawab sebab ya ini termasuk huruf 5 hayyun tahur yang dibacakan dengan 2 huruf sahaja, bukan 3. Itu jawab tajwid ataupun ilmi, insya-Allah. Ini pentinglah untuk kita bercerita dengan detail. Okey, alhamdulillah. Lepas tu okey, Haji Bashir sambung sin pula macam mana? Jadi sin, kalau pecahan dia sin, ya dengan nun. Pecahan dia, bacaan dia 6 harakat. Dia menjadi mad lazim, mad lazim harfi mukhaffaf. Masya-Allah. Mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Itu yang seronok bila kita dah mencari-cari, mencuba, dapat sebutnya penuh. Alhamdulillah. Sin itu hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf ni kita baca 6 harakat. Walaupun kita baca betul, kalau kita baca tanpa kita kenal tajwid, tanpa kita boleh sebut hukum-hukum tadi pun kita baca betul, dah cukup sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita boleh kupas satu-satu huruf, kan. Itu lebih seronok. Maknanya kita dah usaha untuk memahami dan juga menguasai ilmu Al-Quran lebih daripada sekadar baca sahaja. Manalah tahu kalau Allah nampak kita ni ijtihad, nampak kita ni bersungguh, Allah bagi lagi peluang untuk kita faham apa yang kita baca. Yang itu kemuncaknya rezeki ataupun anugerah untuk kita memahami Al-Quran bersama, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terus kita akan sambung lagi beberapa hukum. Mungkin tak sebut semua sebab bahasan hukum baru mungkin agak kita ambil masa sikit malam ni. Okey, terus kita akan pergi kepada kalimah Quran, iaitulah wasawa'un 'alaihim, wasawa'un. Ayat yang ke-10 surah Yasin. Dipersilakan. Boleh cuba, tak apa, silap pun tak apa, salah pun tak apa, tak betul pun tak apa. Sebut je hukumnya apa. Muslimat pun boleh sebut sebab kita dah sebutkan huruf hukum apa ni kalimah ni. Wasawa'un. Mad jaiz munfasil boleh tak? Mad jaiz munfasil. Baca berapa harakat? 4 dengan 5. Okey, kalau Haji Muhammad Amiruddin dah sebut mad jaiz munfasil, maknanya bertemunya alif maddiyah, huruf mad dengan hamzah dalam 2 perkataan. Sawa'un 2 ke 1? As-sawa'un. As-sawa'un. I think 1 Kalau 1 tak boleh dah jaiz. Munfasil tak boleh lah. Wajib lah. Kena mak wajib. Hukumnya mak wajib di sini. Sebab bertemunya hamzah, alif dengan hamzah dalam 1 perkataan. Itu mak wajib muttasil. Kadar bacaannya, madnya 4 ataupun 5 harakah. Ketika wasal, ketika waqaf boleh kita tambah 1 wajah lagi. Itulah isba' ataupun tul, 6 harakat. Okey. A'anzartahum am A'anzartahum am tahum am. Hukumnya apa? Tahum am. Harfin astagfirullahalazim. Harfulin kan boleh?
Harful lin. Cuba. Ah, mim mati bertemu dengan hamzah. Oh, Ha. mim mati. Jadi Oh, izhar syafawi Ustaz. Syafawi. Bacaannya Oh, mim mati. dengan nyata. Haji Din dah banyak ponteng ni. Okey, alhamdulillah. Okey, yang berikutnya bil ghaib. Bil ghaib. Yang mana yang sawaun? Ayat yang ke-11. Wa khashiyar rahmana bil ghaib. Bil ghaib. Waqala sugra. Qalqalah sughra. Bil ghaib. Ya. Kejap, Qalqalah kejap. ghaib. Kejap. Haji Din, kejap. Kita nak cari siapa yang jawab tadi? Ghazali. Okey, sughra. Waqala birghaib. Waqala Ya qalqalah ghaib tu qalqalah, tapi sughra ke? Oh, Ustaz. dia di pertengahan dia awal ghaib. Tapi kalau kita berhenti tu bil ghaib, saya dah berhenti. Maklin Ustaz, maklin. Kejap. Kita bagi untuk qalqalah dulu. Buat dia sebut qalqalah. Apa ni? Murid cermelak ni menjelik. Okey, jadi saya nak jelaskan di sini untuk Haji Razali bil ghaib itu dah berhenti. Maknanya saya ada waqaf. Jadi bila sughra dia tak boleh berlaku pada waqaf. Dia berlaku pada wasal bacaan kita. Maknanya di tengah-tengah baca berlakunya. Di sini Ustaz. Arif disukun. Saya jangan. Kita masih qalqalah ni. Di sini dia punya qalqalah wusta ataupun kubra bagi orang yang nak kirakan akbar kan. Jadi kita ambil wusta. Wusta pertengahan. Jadi sebutannya tak adalah kuat sangat. Dia tak sama dengan kubra yang adanya sabdu. Okey, dan juga sebenarnya saya qasadkan di sini bil ghaib yang ada mad di sini. Selain daripada qalqalah ada mad. Mad apa? Di pertengahan Waqala sugra kubra. Kubra ya saya. Betul. Kubra ataupun wusta bolehlah. Okey, kalau ghaib mad apa? Haji Nurdin teruskan Haji Nurdin. Maklin Ustaz, maklin. Maklin. Okey, jelaskan. Maklin bila tu huruf hafulin bila diwakaf menjadi maklin Ustaz. Dia mati sebelumnya dua atas lah. Baris atas. Sebelum ya baris atas Ustaz. Baris atas. Lepas tu tak cukup lagi tu. Tak cukup. Kalau diwakaf Ustaz jadi maklin. Ya, dia kena wakaf. Dia kena wakaf. Dia kena sebut ya lin ataupun ya huruf lin sukun. Ya sukun huruf lin sebelumnya bagi atas, selepasnya huruf mati disebabkan wakaf. Jadi takut nanti kalau diselepasnya kita wakaf tapi jadi ma'arif sukun ma'iwat pun dia tak jadi lin pula. Mesti nak kena disebabkan wakaf, huruf tu mati. Kena sebut huruf tu mati disebabkan wakaf, barulah dia cukup 3 syarat tadi. Yang pertamanya huruf lin, ya ataupun waw mati. Sebelumnya, syarat yang kedua sebelumnya mesti nak kena bagi atas. Yang syarat yang ketiganya selepasnya mesti nak kena ada huruf mati disebabkan kita wakaf. Maka maklin boleh baca berapa harakat? 46 Ustaz. Okey, qasar, tawassut dan isba'. 2, 4, 6 harakat. Pilih mana-mana satu. Okey. Terus kita pergi ahsaynahu fi imamin. Fi imamin. Fi imamin. Mad apa? Fi imamin. Ini pun mad jaiz. Mad jaiz. Okey, macam mana kita nak kenal mad jaiz? Hamzah qati'i. Hamzah asliah bertemu dengan hamzah qati'i. Dalam hamzah asli bertemu dengan hamzah qati'i dalam dua kalimah. Dua kalimah. Okey, mungkin jelaskan di sini huruf mad. Bila kita bicarakan bab mad, mesti kita kena mulakan dengan huruf mad dulu. Huruf mad sebelumnya hamzah ke, huruf mad selepasnya sukun ke, huruf mad selepasnya ada ada huruf-huruf tertentu macam hamzah kan dalam satu perkataan, dua perkataan. Jadi kita mulakan dengan huruf mad kalau huruf mad. Jadi di sini huruf mad ya itu bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Dua kalimah. Okey, alhamdulillah.
Okey. Masih lagi kita muka surat yang sama, muka surat 440. Kita patah balik, kita tengok huruf hukum. Fahum ayat ke-8. Fahum Muq. Itu qalqalah Ustaz. Muq. Okey, satu qalqalah dah selesai. Fahum muq. Saya dah dengung panjang tu Haji Din. Fahum muq. Fahum mimati bertemu dengan mi. Oh, fahum itu mislain. Fahum muq. Apa yang mislain? Harf apa ni masya-Allah mimati Safawi ni. Idram. Idram mislain. Sagir. Saya think. Ya. Tu pembantu saya ada di sebelah tu Ustaz. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mithlain saghir. Bacaannya dengung 2 harakat. Okey. Jadi malam ni kita ringkaskan begini sahaja untuk kita dapatkan cepat habiskan semua mat-mat yang kita belajar. Okey. Saya nak cari yang pelik sikit, yang susah sikit. Bagi masa sikit. Okey. Okey, laqad haqqal qaul. Haqqal qaul. Okey. Bila saya berhenti di situ maknanya wakaf di situlah. Laqad tak apa, itu dah jelas. Haqqal qaul. Haqqal qaul. Qaul tu itu apa ni? Yang lain pun tengah fikir juga. Yang dah ada jawapan terus jawab. Jangan bagi Haji Din jawab. Ya aja. Haji Nordin. Seduklah apa lagi? Kita joli lah, joli. Haqqal qaul. Haji Rashid Kari Melaka. Haji Rashid dia tengokkan dia sebagai pemerhati. Okey. Ada tak? Haqqal qalqala Ustaz. Haqqal mana ada qalqala Haji Din? Ustaz, Matlin Ustaz. Ustaz Matlin. Ya, Matlin tadi kita jumpa. Kasih orang jawab ni, orang kasih dia cari bodoh. Tadi kita jumpa Matlin huruf ya, jadi saya sengaja ambil huruf waw pula. Kalau kita berhenti di sini dia jadi Matlin. Haqqal qaul. Boleh baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Tengok, jadi hukum dia akan wujud, dia akan jadi bila cukup syarat. Walaupun dalam tengah-tengah perkataan tak semestinya di hujung bacaan, maklin dia boleh berlaku kalau kita berhentilah. Okey. Ini bagus ni. Siapa boleh tahu hukum ni? Ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta. Nuhyil mauta. Okey, nak berhenti nuhyi. Nuhyi di sini kita nak berhenti macam mana? Nuhyi. Inna wajibuna. Okey, nahnu dah selesai. Nuhyi, perkataan nuhyil mauta tapi tak nak baca, tak nak sambung dengan al-mauta. Nuhyi. Ya masurah. Maut Ustaz. Nuhyil maut. Tak, bukan al-mauta. Al-mauta tak nak sambung. Nuhyi saja. Ya dia salah. Ya masurah tu. Ya alif masurah. Ya alif, ya lagi, alif lagi, mana satu? Ya ke alif? Ya masurah ya apa? Okey, soalan pertama, macam mana kita nak berhenti atas perkataan nuhyi? Adakah kita matikan ya? Matikan Ustaz. Nahnu mati. Matikan apa? Ya. Matikan ya dia. Ya. Jadi di sini ada kalau mati jadi ya tu ada harakat tak? Ada hukum tak? Nuhyi ada dua harakat. Nuhyi. Boleh? Cuba tak salah.
Kalau tengok dari di sini dia tak nampak dua ya kan? Tapi betul. Kalau Tengok, limpah waktu betul-betul kena. Kena boleh lah. burung kena. Nuhyi. Okey, jadi pentingnya di sini tahu, jadi walaupun ya tu kecil, ya mangqus dia panggil ya mangqus. Kalau alif maqsurah kan, alif maqsurah macam ala, ila itu alif maqsurah. Kalau ya mangqus ni ataupun ya silah ataupun ya maddiyah pun boleh. Nuhyil mauta, kalau sambung dia tak ada hukum. Kalau kita berhenti, kita berhenti 2 harakat. Okey. Last, wa kulla syai'. Okey, pertamanya baca macam mana? Syai'i ke syai'in ke syai' kan? Syai'. Kulla syai' Okey. Hukumnya ma'arif sukun. mad arid lisukun. Okey, salah. Kan kita bilang dia apa? Semua orang tak percaya murid pintar kan dia tu. Salah. Salah. Tak apa Ustaz. Good try. Good try. Okey, kenapa salah? Ma'arid sukun sebelum huruf mad mesti nak kena huruf barisnya sama dengan huruf mad. Oh, salah. Maklin dah ni. Maklin lagi. Pandai pun dapat juga jawapan dia, nampak? Cuba dapat juga. Berarti dia kenal huruf tu. Alhamdulillah. Okey, tak apalah. Saya sengaja semalam ni nak ringkaskan murajaah kita. Maknanya kalau kita buat cara ni pun alhamdulillah. Qari-qari'ah, tuan-tuan puan-puan kita, alhamdulillah, muslim-muslimat yang hadir bagus, bersama. Cuba macam ni bagus Ustaz. Kita dapat cari secara keseluruhan apa yang kita simpan dalam fahaman kita, ingatan kita, dan kita dapat sebutnya. Yang penting bukan sekadar kita sebutnya hukum saja, dapat kita menjelaskan. Jadi sebenarnya kita berterima kasih sebenarnya kepada wakil-wakil yang ambil bahagian, wakil kepada yang tak menyebut dan tak menjawab. Sebenarnya yang mute pun saya harap menjawab bersamalah. Cuba sebut-sebut juga bersama dengan wakil-wakil kita, terutamanya Haji Din malam ni. Jadi yang lain-lain pun biasakan sebut rumusan itu, poin-poin itu supaya kita kenal bukan sekadar hukum dan kita boleh jelaskan juga insya-Allah. Okey, jadi mungkin cukup untuk murajaah setakat ini sebab kita nak masuk tajuk yang agak panjang sikit malam ni. Ustaz nak tanya sekejap. Okay. Yang nuhi itu kata Ustaz 2 harakat. Macam mana kita nak tahu 2 harakat? Nuhi lah dia. Okey. Dia asal perkataannya ya, bila ada ya kecil tu, jadi kena baca 2 harakat lah. Ya ilhaq, nuhi. Jadi kena 2 bukan ya. sebut ya sikit je tak payah. Tak ada. Kita tak boleh inna nahnu nuhi. Nuhi. Tak boleh. Tapi dia tak ada mat kat situ Ustaz dia sebab alif lam tu dia terus masuk dalam alif lam nuhyil mauta. Oh. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, insya-Allah kita masuk tajuk kita terus malam ni. Maddul farq, sambungan kita, dan ini mungkin mad yang terakhir untuk penutup mad-mad dalam hukum-hukum mad insya-Allah. Okey, maddul farq. Last kali minggu lepas maddul tamkin, malam ni maddul farq insya-Allah. Okey, maddul farq sebenarnya ringkas, cuma dia ada tambahan kita nak gabungkan dengan hukum lam al ni untuk kita selesaikan sekaligus lah insya-Allah. Saya tengok dalam ringkasan ini sebutnya mad farq, maknanya mad membezakan. Kita nak membezakan antara 2 mad ataupun antara dua perkara, bukan 2 mad, 2 perkara yang ada di dalam contoh-contoh untuk tajuk malam ini. Kita nak bezakan apa? Nanti kita tengok dalam contohnya insya-Allah. Macam mana kita nak kenal mad farq? Apabila huruf al-hamzah, huruf hamzah yang berbaris di atas, huruf hamzah berbaris di atas bertemu dengan huruf alif lam yang bertanda sabdu, yang kita kenal alif lam syamsiyah. Yang kita kenal alif lam syamsiyah. Malam ni kita nak ringkaskan syamsiyah qamariyah ni.
Ada banyak. Dah banyak kita jumpa, tapi dia mudah dia sebenarnya. Kita nak ringkaskan. Jadi di sini mad farq, iaitulah huruf hamzah, mestikan huruf hamzah berbaris atas, selepasnya ada alif lam syamsiyah. Maknanya alif lam syamsiyah yang ada sabdu. Selepas alif lam tu huruf yang bersabdu. Itulah mad farq. Jadi sebelum kita nak pergi kepada contoh mad farq dan kita nak membezakan nak farq antara apa dan apa, mari kita kenal apa itu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini adalah salah satu bahagian daripada dua bahagian di dalam tajuk hukum lam alif lam. Hukum lam yang ada pada alif lam al. Dalam Arab kan al banyak kan. Lam al tu kita nak baca macam mana? Sama ada kita nak baca bunyikan izhar al ataupun kita nak bunyikan idgham, terus kita masuk kepada huruf yang berikutnya tanpa kita sebutkan lam, ataupun dengan istilah lain lam tu kita idghamkan ke dalam huruf berikutnya. Jadi dua bahagian lah. Kalau kita tengok di sini, hukum alif lam terbagi kepada dua, alif lam syamsiyah wajib idgham, alif lam qamariyah wajib izhar. Dan ini huruf-hurufnya. Jadi huruf hijaiyah ada 28 huruf, 14 huruf untuk alif lam syamsiyah, 14 huruf untuk alif lam qamariyah. Maknanya di sini kita boleh jelaskan mana-mana alif lam al di dalam Al-Quran bertemu salah satu huruf dalam kumpulan alif lam syamsiyah. Contohnya ta ke tha ke da dha ra za sa shin sa da ta dha lam nun ni, maka hukumnya idgham, wajib kita idgham. Contohnya kita tengok contoh lam syamsi, alif lam bertemu dengan ta ta di sini. At-taghut, at-ta. Lam tak ada. Kemana lam? Kita dah idghamkan, kita dah masukkan lam ke dalam huruf ta. Itu namanya idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Okey, lepas tu contohnya di sini alif lam di sini bertemu dengan huruf ta. Ta, kalau kita tengok dalam kumpulan huruf-huruf syamsiyah di sini, huruf ta di sini, maka hukumnya wajib idgham. Kita masukkan lam, alif lam tu ke dalam huruf ta. Attaka. Atta, hilang terus lam. Lam tak ada, tak wujud. Okey, idgham syamsi. Mungkin kita boleh baca. Waktu kita baca, kita tak silap insya-Allah. Macam kita baca wasyamsi, kita tak baca wal syamsi kan? Wal syamsi kita tak baca gitu. Sebab kita tengok dalam huruf syams tu, atas huruf shin tu ada sabdu. Jadi daripada waw, alif lam pun dah tak baca, terus kita lompat masuk ke shim. Wasyamsi. Itu kita baca betul insya-Allah. Tapi mungkin kita boleh tambah tadi. Kita boleh jelaskan kenapa kita tak baca alif lam tadi. Sebab lam itu telah kita idghamkan. Kita pun dah idghamkan lam ke dalam huruf shin, sebab huruf shin ini termasuk dalam bahagian huruf-huruf alif lam syamsiyah. Bahagian kedua, alif lam qamariyah, sama juga adanya 14 huruf. Alif, ba, jim, ha, kha sampai waw, ha, ya di sini. Abghi hajjaka wa khif aqimah dalam ayatnya. Jadi bila alif lam bertemu salah satu huruf, 14 huruf ini untuk izhar qamari ataupun alif lam qamariyah, maka kita kena izhar lam mati itu. Izhar lam al itu. Kita tengok alif lam di sini bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Maka kita akan baca dengan lam mati al-basir. Kena izharkan lam. Okey. Cuma bab izhar ni kena hati-hati. Semua izhar lah. Semua izhar dalam hukum tajwid kena hati-hati. Sebab kalau tak hati-hati dia akan jadi qalqalah. Kalau tak hati-hati dia akan jadi saktun. Banyak ni, ramai masih lagi belum kemas bab izhar. Contohnya al-basir wa huwal bas wa huwal hak wa huwal khal. Itu kurang ijlas, kurang izhar, kurang jelas lam mati. Kena jelas dan jangan izhar. Kena jelas, jangan terberhenti. Wa huwal haki. Kadang-kadang kita nak jelas sangat, kita sampai tersaktah. Itu pun kurang sempurna. Bukan bab izhar halqi saja, bukan izhar syafawi saja, izhar qamari pun banyak berlaku. Fis samawati wal ard wal kan. Jadi nak kena hati-hati
untuk alif lam qamariyah supaya kita tak melakukan qalqalah dalam lam tu, nak kena jelaskan lam mati tu. Jadi itulah antara teguran waktu kita membaca, okey, jelaskan lam qamari, jelaskan lam mati, izharkan lam mati. Sebabnya bila bacaan itu tak jelas, contohnya ada qalqalah ke atau terberhenti ke ataupun macam tenggelam, bunyikan tak bunyinya lam mati, maka diminta untuk kita jelaskan, izharkan lam mati itu. Okey. Insya-Allah selesai hukum lam qamari dan lam syamsi. Kembali kepada tajuk kita, maddul farq, insya-Allah. Tadi kita ada buat pengertiannya. Pengertiannya maknanya di sini dia kata huruf hamzah berbaris atas bertemu dengan alif lam syamsiyah sahaja. Ikut buku ini, ikut ringkasan ini dia pilih untuk alif lam syamsiyah saja. Maknanya alif lam qamariyah tak termasuk. Untuk mad farq, hamzah berbaris atas bertemu dengan alif lam syamsiyah sahaja. Maka di sini disebut hanya terdapat 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua 30 juzuk untuk mad farq ini ada 4 perkataan, 4 contoh ataupun 4 ayat sahaja. Yang pertamanya dalam surah Yunus ayat yang ke-59, Qul Allahu adzina lakum. Kan? Qul Allahu adzina lakum. Okey, perkataan Allahu. Okey, kalau kita tengok di sini ada hamzah berbaris atas, selepasnya ada lafzul jalalah, alif lam yang ada sabdu. Alif lam yang ada syaddah di sini alif lam syamsiyah kan? Jadi ini salah satu contoh mad farq ataupun hukumnya mad farq. Okey. Tempat yang kedua ataupun maudhi' yang kedua yang sama hukumnya iaitu dalam surah An-Naml ayat 59 juga. Allahu khairun. Allahu khairun. Sama juga. Hamzah berbaris atas, selepasnya ada alif lam bersabdu. Alif lam bersabdu mana alif lam syamsiyah lah. Okey, kedua-dua ini kita baca 6 harakah. 6 harakah, panjangnya 6 harakah. Okey, mad farq semua dia sama dengan mad lazim kalimi mutaqqal lah. Sebab selepas huruf mad ni tanda ombak ni ada sabdu kan. Cuma di sini dia nak farq, dia nak bezakan. Nanti kita cerita nak beza antara apa. Okey, kita habiskan contoh. Contoh yang ketiga dan yang keempat perkataan yang sama cuma dalam ayat yang berbeza. Dalam surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 perkataannya Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Kita tengok hamzah selepasnya ada alif lam yang berbaris dan juga bersabdu, ada tasydidnya. Jadi sama juga kedua-dua tempat ini mad farq dan dibaca 6 harakat. Bila sebutnya 6 harakat dan adanya sabdu, selepas pada 6 harakat itu jangan cepat kita sebutkan huruf berikutnya, kena gantung sikit untuk kita tahqiqkan syaddah yang ada pada huruf-huruf yang bersabdu itu. Okey, jadi kita kembali kepada mad farq. Kenapa perlu diadakan mad farq ni? Padahal ini kalau kita tengok kepada syarat-syaratnya, ini mad lazim kalimi mutaqqal. Kan? Sebab selalunya kita nak bahas selepas huruf mad ada apa? Sama ada baris mati atau ada baris ataupun ada hamzah. Kan? Untuk mad far'i, sebab untuk menjadi mad far'i, bahagian-bahagian mad far'i yang ada 13 jenis mad tu, sama ada selepas huruf mad itu ada hamzah, kumpulan huruf hamzah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil kan? Ataupun selepas huruf mad itu ada baris mati, mad lazim, mad arid sukun, mad apa lagi? Mad lin. Jadi di sini kalau kita tengok selepas huruf mad yang ada sabdu ni, yang ada tanda ombak ni, selepasnya ada apa? Ada baris mati kan? Lam. Lam yang ada pada sabdu tu, lam yang sabdu tu asalnya lam mati. Lam mati yang dimasukkan ke dalam lam yang berbaris. Jadi di sini sebenarnya mad lazim kalimi mutaqqal.
Syaratnya jelas-jelas mat lazim kalimi mutsaqqal. Jadi sebahagian ulama tajwid mengkhususkan 4 tempat ini ataupun 4 contoh ini, 4 ayat ini untuk dinamakan mad farq. Walaupun dia sama mad lazim kalimi mutsaqqal, tetapi dinamakan mad farq sebenarnya untuk maknanya. Untuk nak membezakan makna yang ada pada ayat ini. Kalau mad lazim kalimi mutsaqqal, dia lebih kepada khabariyah untuk dia menceritakan saja. Kalau mad farq ini sebab didatangkan hamzah berbaris atas sebelumnya dan hamzah ini ada tanda tanya. Makna dia ada tanda tanya untuk nak membezakan. Allahu adzina lakum, adakah Allah yang beri izin kepada kamu? Allahu khairun amma yusyrikun, adakah Allah itu lebih baik ataupun apa mereka yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Okey. Qul adzakaraini. Jadi kalau ada hamzah ni maknanya ada tanda tanya. Makna ayat itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Sebab itu dikhususkan 4 contoh dalam Al-Quran ini untuk mad farq. Jadi farq di sini nak membezakan antara makna ayat itu menceritakan, menjelaskan khabariyah ataupun ayat itu ada tanda tanya, soalan dalam ayat itu. Itu saja. Pada hakikatnya cara bacaannya sama juga dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Sebab itu kadang-kadang ada juga bahagian-bahagian kitab tajwid tak sebut pun mad farq. Sebab ulama yang tak sebut mad farq, dia kategorikan mad farq ini sama je dengan mad lazim kalimi mutsaqqal, tak perlu untuk kita nak beza-bezakan. Ada satu lagi kumpulan, kalau saya rujuk kepada kitab-kitab yang saya ada di depan saya ni, memang inilah bahagian untuk mad farq ini, dia pilih yang mad lazim kalimi mutsaqqal yang ada sabdu saja. Ada juga ulama tajwid memilih juga mad lazim kalimi mukhaffaf pun termasuk dalam mad farq. Contohnya al-ana, ni al-ana dimasukkan juga dalam mad farq, dimasukkan juga. Tapi itu pilihan-pilihan ulama tajwid lah. Jadi kalau kita tengok mad farq ini sebenarnya dia bagi ulama tadi dibagi kepada 3. Yang pertamanya tak ada langsung mad farq. Yang keduanya, yang paling ramainya, yang paling masyhur adalah mad farq ini sama dengan mad lazim kalimi mutsaqqal yang ada sabdu tu. Disebutkan 4 contoh tadi. Ya, waladhdallin ya. Dan tapi caranya kena ada hamzah berbaris atas sebelumnya lah, sebelum mad lazim tu. Okey, dan bahagian yang ketiga ulama dalam mad farq ini ada yang masukkan mad lazim kalimi mukhaffaf al-ana dalam surah Yunus itu pun dikira mad farq juga. Jadi pada kelas mad farq mad lazim kalimi mutsaqqal mukhaffaf baru ni ada yang bertanya saya ikut mazhab yang katanya mad lazim kalimi mutsaqqal sahaja untuk mad farq. Jadi saya jawab al-ana surah Yunus itu bukannya mad farq. Jadi kalau katalah saya ada beberapa orang yang bertanya, dia pun pernah belajar al-ana pun mad farq, silakan, tak ada masalah. Jadi ada juga bahagian ulama tajwid mengatakan al-ana termasuk dalam mad farq. Jadi kalau tengok ringkasan di sini dia sebut hanya 4 tempat di dalam Al-Quran, tak termasuknya al-ana. Dalam kitab ini pun dia juga sebutnya 4 tempat sahaja. Disebutkan sama dengan ringkasan ini. Siap ada bait lagi ya. Siap ada bait lagi untuk 4 tempat. Mad ini terdapat 4 sahaja di dalam Al-Quran. Disebutkan macam tu juga. Dan memang tak dinafikan, ada sebahagian ulama tajwid mengatakan mad lazim kalimi mukhaffaf yang ada 2 tempat dalam surah Yunus tu pun termasuk dalam mad farq juga. Termasuk dalam mad farq. Mereka itu berdalilkan ataupun mereka itu menguatkan hujah mereka itu, dia kalau nak bahaskan kedua-duanya ada hujah. Hujah yang mengatakan al-ana tak dimasukkan dalam mad farq sebab mad farq ini bukan setakat ringan. Hamzah ni. Hamzah yang datangnya sebelum huruf mad. Kenapa nak dibahaskan? Sedangkan yang dibahaskan selepas huruf mad sahaja, sama ada hamzah ataupun ada sukun. Tiba-tiba nak kira pula hamzah yang berbaris atas sebelumnya huruf mad. Kalau mad badal tak apalah, dia ada sebabnya, sebab 2 hamzah lepas tu dibadalkan hamzah yang kedua kan.
Kalau ini dia bukannya dua hamzah yang sukun, ada hamzah yang berbaris atas dengan hamzah wasal. Jadi Dia itu ada alif alasannya. kecil, Ustaz. Alif kecil tu kan? Yang alif kecil tu. Ya betul. Jadi alasan yang mengatakan mak lazim kalimah mustaqal sahaja mak farq lebih membantulah, sebab semua hukum mat far'i sebabnya ada dua sahaja, sama ada hamzah ataupun sukun. Okey, tak apa. Kita Tapi pergi ini kepada sukun dia bukan itu. Apa dia? Dia ada sukun aja kan? Ya, sukun. Kalau kita tengok, kita rujuk kembali semua mat jenis-jenis mat yang kita belajar, sama ada selepas huruf mat itu hamzah, mat wajib dengan mat jaiz, dan mat badal diterbalikkan, hamzah datang dulu, ataupun selepas huruf mat itu adalah baris-baris mati, huruf-huruf baris mati, disebabkan menjadi hukum-hukum mat tu. Jadi tiba-tiba jadi mat farq ini nak dikirakan hamzah yang sebelumnya huruf mat. Jadi di sinilah yang mengatakan mat lazim kalimah mustaqal sahaja untuk mat farq ini, mereka berdalilkan dengan dalil itulah. Habis nun dia yang belakang tu mana? Nah tu. Itu maksudnya. Itu tak ada apalah, itu macam biasalah. Yang panjang ana tu tak ada masalah. Na tu lagi dah tak ada hukum kan. Al tu yang panjang. Okey, habis jadi kita buat kesimpulan dulu sebelum saya masuk, ada satu poin di sini. Kita kesimpulannya mat farq asalnya mat lazim kalimi mutaqal, baca 6 harakat. Cuma dari segi makna saja untuk nak membezakan adakah makna ayat ini menjelaskan, memberitahu kepada kita khabariyah, ataupun makna ayat ini ada tanda tanya, persoalan Allah Subhanahu Wa Taala, bertanya kepada hamba-hambanya. Di situlah. Jadi digunakan sebenarnya untuk kita nak membezakan mat farq ini, bagi mereka yang nak menterjemahkan ataupun nak tafsirkan ayat ini, mereka harus tahu bahawasanya hamzah di sini adalah hamzah istifhamiyah, hamzah yang ada tanda tanya ataupun makna tanda tanya. Di situ je saja mat farq. Jadi kalau kita nak buat kesimpulannya untuk yang mubtadiin, awal-awal kita nak belajar hukum tajwid ni senang je. Asalkan ada tanda mat, selepasnya ada sabdu, kita tekan 6 harakat, selesai masalah. Habis masalah cuma kita boleh jelaskan macam tadilah insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, selesai. Dan poin terakhirnya untuk saya jelaskan di sini, 3 contoh di dalam Al-Quran dibaca dengan 2 wajah. Untuk semua qurra, termasuknya bacaan kita. Di sini perlu kita tahu dan perlu kita bacalah satu masa nanti insya-Allah. Kalau mana-mana kelas kita nanti kalau sampai kepada contoh ni, kita cubalah amalkan wajah ini. Okey, dia ada 3 perkataan. Mungkin dalam Al-Quran ada 6 tempat lah. Ada 6 tempat. 2 wajah iaitulah 6 harakat macam kita baca biasa mat lazim. Dan harakat wajah yang kedua, pilihan yang kedua, kita boleh baca dengan 2 harakat serta tashil. 2 harakat bertashil. Kita baca tashil seperti mana kita baca dalam surah Fussilat, a'jamiyun. Hamzah yang kedua itu kita baca dengan separuh hamzah. Jadi 3 contoh tu, satunya dalam surah Al-An'am. Di sini 143, 144 sama je. Jadi kita boleh baca 6 harakat. Qul adzakaraini, 6 harakat. Dan sebenarnya wajah yang kedua kita boleh baca Qul adzakaraini, 2 harakat dengan tashil hamzah tsaniyah. Hamzah yang kedua adzakaraini, hamzah asal dia yang kedua tu kita tashil. Bain kita sebut antara hamzah ataupun bukan hamzah. Okey. Dan dalam contoh Qul Allah, surah Yunus dan juga surah An-Naml, Qul Allahu adzina lakum Allahu khairun pun sama juga. Boleh baca 6 harakat. Qul Allahu boleh baca, dan boleh baca Qul Allahu khairun. Allahu boleh baca 2 harakat beserta tashil. Okey, pergi kepada contoh yang terakhir dalam surah Yunus, ada 2 tempat juga. Al-ana, 2 tempat untuk mat lazim harfi
mad lazim kalimi mukhaffaf di sini sama juga. Dia termasuk dalam 3 perkataan ini. Kita boleh baca 6 harakat al-ana, dan kita boleh baca al-ana. Al-ana. Boleh baca 2 harakat berserta tashil. Bagi ulama tajwid yang mengatakan mad lazim harfi kalimi mukhaffaf di sini termasuk mad farq, inilah alasannya dia kata di sini pun boleh baca tashil seperti mana pada az-zakarain Allahu. Jadi kedua-duanya insya-Allah ada hujah masing-masing. Jadi untuk kita, bila kita sampai kepada tempat-tempat ini, ayat-ayat ini, kita diberi pilihan sama ada nak baca 6 harakat ataupun sekali-sekalanya kita nak amalkan dengan wajah yang kedua yang dibolehkan dalam bacaan kita. Kita boleh baca qul az-zakaraini, qul Allahu al-ana. Okey, itu sahaja untuk mad farq untuk malam ini. Saya rasa selesai. Ada orang sebut, maaf ada orang sebut farqi, betul tak? Farqi pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Mak farqi, mak farqu, mak farqa, mak farq, matikan, boleh berlaku. Yang penting kita faham, kita tahu makna tadi. Ada satu macam 3 macam sebutan. Okay, sebentar, sorry ada bunyi suara tadi. Okey, apa? Nak tambah lagi insya-Allah, silakan. Dari saya rasa habis untuk malam ini. Kita penutup mad. Segala hukum mad saya rasa kita dah pilih untuk mad yang selalu kita jumpa, selalu kita baca. Mungkin ada mad-mad yang kita tak masukkan. Itu tak apalah. Dia ada mad ta'zim, mad tabri'ah, mad apa lagi, banyak lagi mad-mad itu. Mungkin saya tak pilih sebab mungkin kita tak baca sangat. Yang kita nak baca ni lah kita nak tekan untuk kita tahu jelas, dan bila kita baca kita dapat baca dengan betul. Mat-mat lain mungkin ada lagi 2 mat sebenarnya saya tak masukkan dalam ni sebab jarang-jarang kita tak baca pun, kecuali kalau kita dah belajar qiraah lain nanti insya-Allah kita perlukan yang tu. Buat masa sekarang ni kita tak perlu 2 jenis mat lagi. Untuk mat-mat ini sampai sini saja, dan insya-Allah kelas akan datang kita akan masuk satu tajuk yang sangat-sangat penting, iaitu waqaf dan ibtida'. Macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak mulakan balik. Ini antara hukum yang sangat-sangat kita perlukan untuk kita baca dengan baik. Sebab banyak sekali sekarang ni kita terlanggarnya waqaf dan ibtida'. Waqaf tu tak ada masalah sangat, berhenti kadang-kadang terpaksa berhenti, tapi untuk nak mulakan balik sampai kadang-kadang kena tanya setiap kali nak mula nak daripada mana, sebab kita tak ada panduan dan kita tak ada cara-cara kita nak patah balik tu macam mana. InsyaAllah dalam kelas-kelas waqaf ibtida yang panjang ceritanya, satu persatu kita akan kupaskan dan kita akan cuba bantu diri kita macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak mulakan balik. Okey, untuk malam ni ada siapa-siapa nak tambah lagi dan nak buat persoalan ke untuk hukum-hukum mat yang lepas semua? Mana-mana yang tak jelas boleh kita tambah-tambahkan insya-Allah. Ataupun siapa-siapa yang ada rumusan yang saya tertinggal, dipersilakan kongsi. Okey. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz surah Yasin tadi, ayat yang ke-12 yang kata Ustaz kalau kita berhenti dekat nuhi dan kalau kita nak mulakan al-mauta, kalau boleh kita mulakan al-mauta, boleh Ustaz kalau kita berhenti kat situ, dah wakaf kat situ? Al-mauta, betul Ustaz? Betul. Dia wakaf, ini jarang orang berhentilah, semua ikhtibari saja. Jadi sebenarnya seeloknya tak berhentilah macam ni kan. Berhenti kita terus baca nuhyil mauta seterusnya. Pasal tadi Ustaz sebut pasal ada actually bila berhenti tu, bila wakaf nuhyi ada mat kat situ Ustaz. Kejap. Tadi siapa sebut mat tadi? Saya. Haji Din, kenapa ada mat kan Din? Pasal ya berhenti 2 harakat. Nuhyi. Okey, saya macam kena tengok semula, kena tengok balik 440.
Dia tak ada ya kecil kan. Saya tak tengok tadi Quran, Tadi Ustaz sebut tulisan ya Quran. kecil tapi tak ada. Kalau ada ya kecil baru semacam inna waliyallahu, inna waliyallah dalam surah Al-A'raf tu lain kan. Ni tak ada yang kecil, Ustaz. Ini kalau tak ada ya kecil minta maaf lah. Maknanya bukannya ya ilhaq. Tadi saya cuba jawab ya maksurah, alif maksurah tadi. Alif maksurah. Itulah saya terikut alif maksurah. Jadi maksilah. Okey, kalau tak ada ya maksurah dalam tulisan, dalam rasam tak ada, maknanya tak adalah. Dia tak ada mat lah. Kita matikan dua-dua. Kedua. Kalau terputus lafaz nuhi cuma ya tu macam kena bunyikan dua sukun. Ya, penyakit. Dua sukun. Ha mati, ya mati juga, Ustaz. Ya, betul. Ya kita matikan juga. Betul. Tu daripada muslimah bertanya tu confuse juga tu. Ya. Saya minta maaf, saya terikut bila ada yang sebut maksurah tadi. Saya ingat ada rasam, ada tulis. Jadi tapi kalau ada ya kecil dah jadi maksilah, Ustaz. Ya, maksilah qasirah, ya betul. Maksilah qasirah kalau bertemu dengan alif lam, ya betul. Maknanya waktu wakaf kita wakaf dengan asli dan kita wasal, kita tak adalah. Dia tak ada sebab dia masuk alif lam kan. Tapi dalam contoh ni ayat yang ke-12 ini minta maaf betul lah. Kita mati dengan dua sukun. Ha mati, ya mati sebab untuk lebih selamat kita baca terus, Ustaz. Lebih selamat baca terus, Ustaz. Terus. Okey. Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Okey, Ustaz. Okey, ada apa-apa nak tambah? Saya ikut yang saya sebut mat tu pasal saya ikut dia punya yi tu jadi dua harakat Kalau ada mat, kalau ada mangkus, ya mangkus tadi ataupun alif maksurah tu baru dia akan terbinanya hukum di situ. Tapi kalau tak ada dalam rasam tulisan, jadi kita matikan saja ya, dan juga ha tu dah tentu mati, ya mati disebabkan kita wakaf. Jadi kedua-dua sukun lah. Seperti mana huruf ayat-ayat lain yang diakhiri dengan dua huruf berbaris mati, kena bunyikan kedua-dua huruf itu insya-Allah. Okey. Ustaz, muka surat 205116 tu dia ada alif kecil. Ya kecil. Dua apa? 205 ayat 116. 116. 20116. 116 sudah mana yang 1 2 3 4 dari bawah. Ayat 116. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi, betul. Yuhyi, betul. Ini maksilah kasirah. Betul. Ya betul. Kalau berhenti yuhyi. Betul. Makasih maksilah kasirah. Okey, terima kasih Hajar, masya-Allah. Okey, ada contohnya yang ada rasam, ada tulis, maka kita berhenti dengan dua harakat. Okey, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita boleh rehat. Cuma itulah sebelum kita masuk wakaf dan ibtida, tajuk yang besar ni insya-Allah, kalau boleh bagi mereka yang betul-betul nak menguasai ilmu tajwid mesti nak kena buat latihan nak kena buat latihan. Homework. Betul, nak kena tanda, nak kena conteng, nak kena buat persiapan untuk kita pergi ke tajuk yang lebih berat lagi nanti. Wakaf ibtida satu tajuk yang besar, dan sekiranya ada rezeki yang kita boleh istiqamah lagi dan kita boleh teruskan lagi, kita akan masuk makharijul huruf, sifatul huruf. Itu lagi tajuk yang betul-betul mencabar. Cuma itulah, mencabar macam mana sekalipun, kalau kita minat, ramai yang boleh, ramai yang dapat. Ramai yang dapat. Saya pun tak sangka bila ada antara jemaah-jemaah kita dan juga pelajar kumpulan-kumpulan ahli kumpulan kita yang boleh faham sifatul huruf, makharijul huruf, wakaf ibtida, tajuk yang besar ini, kalau boleh faham, masya-Allah, maknanya walaupun dia tak faham bahasa Arab tapi dia boleh menguasai, dia boleh membezakan, dia boleh sebut satu persatu. Macam mana dia dapat? Penting Ustaz. Ini yang akan datang ni penting sangat Ustaz. Semua penting. Itu maksudnya bahagian akan datang ni. Ya, betul. Dia penting tapi dia berat. Dia banyak dia pecahan dia dan bahagian dia. Jadi insya-Allah lah kita cuba pergi slow-slow lah, kita pergi sikit-sikit. Ibtida. Maksud saya di sini sebelum kita ke sana, jadi hukum-hukum yang selalu kita ulang-ulang ni kalau boleh kita dah faham, kita dah menguasainya dan kita boleh buat kupasan sendiri. Jadi kalau betul-betul berminat, jadi ambil masa sikit, buat
ringkasan setiap hukum. Bermula daripada tajuk-tajuk yang kita belajar yang lepas-lepas kan. Mula dengan hukum nun sakinah dan tanwin, buat ringkasan sendiri. Kalau betul-betul berminat lah, kalau nak kata kita nak menguasai sungguh, cuba conteng sendiri. Mula dengan tajuk besar hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum nun dan mim musyaddadatain yang bersabdu, hukum qalqalah, dan sebutlah hukum-hukum mat, mana-mana mat yang kita suka, mana-mana mat yang kita tak suka, kena tulis juga. Dan mana-mana mat yang kita jelas ataupun kurang jelas, kena bertanya dan kena cubalah mencari rumusannya dan poin-poin yang pentingnya. Buat ringkasan sendiri supaya kita boleh menguasai bahagian yang ringan ini. Kita anggap yang lepas-lepas ni semuanya ringan saja. Yang bahagian yang akan datang ni agak berat sikit, mencabar sikit sebab dia ada kait dengan hukum-hukum lain, dia ada kait dengan bab-bab lain, nak kena satukan dalam satu bincangan. Itu agak mencabar sikit lah. Tapi tak apa, kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak lain tak bukan kita nak apa dalam kita belajar ilmu tajwid. Yang kita nakkan bacaan Al-Quran kita itu baik, sempurna, ada tajwid. Setiap kali kita baca tajwid hukumnya, kita tahu nak letak di mana sebutan kita tu. Nak letak di mana. Kalau kira alif bata sampai ya 28 huruf je. 28 huruf tak banyak pun, 28 huruf. Banding dengan bahasa-bahasa lain banyak lagi kan. Tetapi kayanya bahasa Arab walaupun 28 huruf, dia boleh pergi jauh dari segi sebutannya, dari segi hukum-hukumnya. Dan bila dia pergi jauh maknanya dia boleh mendalami lagi dari segi makna yang terkandung, yang tersirat di dalam Al-Quran. Itu kayanya bahasa Arab dan itu rahsianya mukjizat Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Jadi kita nak dapat yang perkara yang bernilai, yang berharga, yang mahal ni, kenalah usaha sikit. Kalau kata kita nak mudahkan lagi, memang tak boleh mudahkan lagi lah. Itu saja. Bab daripada nun mati sampai akhir mat malam ini kita dah boleh buat mudah. Kita boleh ambil rumusan ringkas-ringkas. Tapi bab akan datang kita perlu kepada faham dan perlu kepada hafal, ingat untuk nak membezakan antara hukum-hukum yang berlebih kurang dengan yang lain. Jadi insya-Allah tak apa. Kita cubalah. Selalunya minta maaf lah. Selalu kalau saya mengajar tajwid sampai sini je. Ini maknanya malam ni kita boleh khatam lah, makan pulut kuning orang kata. Sebab orang tak sanggup nak pergi lagi. Tapi kali ni saya nak cuba juga. Biar tuan-tuan perempuan yang berada, yang kita tengok alhamdulillah masih lagi angka sampai 49 orang, 50 orang masih lagi setia bersama kita daripada awal kelas sampai sekarang. 50 orang kira bilangan baguslah alhamdulillah. Saya nak cuba bawa 50 orang bersama ni insya-Allah ke marhalah yang kedua, ke peringkat yang berikutnya atau yang seterusnya yang agak berat tu. Kita cuba nasib kita macam mana. Kita boleh faham tak? Tapi sebenarnya wakaf ibtida ni nak tak nak kita kena cuba juga sebab antara hukum yang sangat kerap kita lalui ataupun kita hadapinya. Macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak patah balik. Itu sekurang-kurangnya mungkin kita boleh buat kesimpulan, ambil rumusan, ini hafal ini je. Bila jumpa buat macam tu. Okey, mungkin kita bolehlah bantu gitu. Tapi bab yang selepasnya jenis-jenis idgham, idgham mutajanisain, mutaqaribain dan mutamathilain. Itu dah mula berat dah. Lepas tu pergi kepada makharijul huruf, tempat-tempatnya keluarnya huruf ada 17 tempat. Sifatul huruf, sifat-sifat huruf ada 17 sifat. Sifat lemah, sifat kuat, tak apa saya nak sebut semua, nanti lemah semangat. Tapi ya, bagi orang yang seronok, bagi orang yang berminat, dia nak tahu, dia nak cuba, dia boleh ingat dan boleh faham tak. InsyaAllah kita cuba bersama. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala beri taisir, permudahkan untuk kita faham bersama ilmu tajwid. Dan insya-Allah kita akan baca ilmu Al-Quran dengan sempurnanya insya-Allah. Untuk malam ini terima kasih. Ini Ustaz, selama ni yang kita baca, kita tak tahu erti, habis kita berhenti aja, berdosa tak? InsyaAllah apa saja yang kita lakukan tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, tanpa kita qasadkan, sekiranya berlaku kekurangan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sekiranya kami lupa, sekiranya kami tersilap, ya Allah, jangan engkau ambil kira, jangan engkau ambil salah lah terhadap kami, ke atas kami, sebab itu dia yang kita mampunya.
Tetapi bukannya kita berhenti belajar, berhenti mencari yang lebih sempurna, kita cukup dengan apa yang ada, itu dikira salah. Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, hukum salah ataupun hukumul lahn. Bila kita baca secara salahnya, terbagi kepada dua. Lahnun jaliyun, lahnun khafi. Kesalahan yang terang, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi pun, yang tak mengubahkan makna, yang tak mencacatkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disengajakan berdosa juga. Atau apatah lagi kesalahan yang jali, yang boleh mengubahkan makna, bertukarnya huruf, bertukarnya tempat makhraj, apa semua, boleh bertukarnya makna ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berdosa juga sekiranya kita tak nak belajar lagi. Kita cukup dengan apa yang kita belajar dan masih kita buat salah, itu haram kita baca dalam keadaan itu. Contohnya, minta maaf, contohnya ada sebahagian orang, ataupun kita ambil seorang je lah. Ada seorang ni, dia rasa tak perlu belajar tajwid. Dia sebut dia tak nak belajar tajwid. Lepas tu dia kata dia pun khatam beberapa orang dah. Beberapa guru dah dia khatam. Tapi bacaan dia memang masih banyak lagi salah. Kalau dia baca juga ayat-ayat yang dia tak yakin yang dia tu baca betul, berdosa. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Orang yang tak membaca Al-Quran secara tajwid, athimun, berdosa. Okey. Ini syair. Tapi dalam ayat suci Al-Quran dan dalam hadis Nabi, banyaklah kita nak baca Al-Quran mesti nak baca ikut faedahnya dan seperti mana diturunkan ke atas Nabi SAW. Perpuncanya kalau dia tak nak belajar. Tapi kalau dia masih belajar, macam kita ni, insya-Allah, maksudnya saya, kalau masih lagi kita belajar, masih lagi kita usaha untuk nak mencari lebih lagi, tapi dalam masa yang sama ada silapnya. Manusia hebat macam mana kita, ada orang yang lebih hebat, masih lagi kita buat silap, insya-Allah dimaafkan, kita masih lagi dalam proses belajar. Itu selamat. Itu selamat, insya-Allah. Insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Sama-sama doakan untuk saya juga, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mudah-mudahan perbincangan kita insya-Allah bertambah lagi jelas dan bertambah lagi manfaat untuk ilmu tajwid kita, insya-Allah. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. InsyaAllah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim wa tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat rehat semua, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, masya-Allah. Insya-Allah jumpa esok, insya-Allah. Al-Kafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Haji Din dengan Haji Nordin Pelajar Cemerlang lah Ustaz ni, masya-Allah. Dia kongsi dua tu je. Hari yang malam ni. Ustaz tengok Haji Din ni songkok Ustaz. Atau mana punya. Dia jumpa kat bus stop Ustaz. Bus stop dia kata tak siapa punya. Dia kalau dia tak beritahu saya kelebihan saya Ustaz. Dia mulalah tu nak buat modal Ustaz. Masya-Allah. Okeylah. Ustaz, terima kasih. Marah saya Ustaz. Marah saya betul. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ni dah ada Ustaz. Pasal dia kebetulan Ustaz dia dah berhenti kerja Ustaz. Dia dapat sambung kelas Ustaz. Alhamdulillah. Saya sujud syukur Ustaz. Dia doakan saya Ustaz. Termasuk isterinya juga sujud syukur 3 kali ya. Masya-Allah. Dia jahat dia doakan saya Ustaz. Ramai-ramai dia doakan. Okey, macam ni Haji Din, macam ni. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin perkara yang kita rasa macam tak elok, tapi sebenarnya benda tu elok bagi Haji Din. Betul Ustaz. Tahu tak apa Ustaz dia. Ya, betul. Alhamdulillah. Bila Haji Din tak ada, sunyilah kelas. Sunyi betul. Saya terasa juga Ustaz. Saya sedih. Macam orang semua baik je, tak ada nak kacau-kacau kelas kita ya. Habis jangan kata saya nakal Ustaz. Tak ada. Pelajar yang boleh menceriakan suasana kita, Alhamdulillah. Inilah kelebihan seseorang Ustaz.